Faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, kamu jangan mendahului Allah dengan Rasul. Mutadamminun lil adab ma Allah. Ayat ini mengandungi adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Allah, menghormati Nabi dengan cara mana? Dengan cara kita ikut arahan Allah. Kalau mana Tuhan kata halal, kita halalkan. Yang mana Tuhan kata haram, kita haramkan. Jangan Tuhan kata halal, kita pergi haram pula. Yang haram kita halalkan pula. La. Hak Tuhan tak kata, kita kata. Dengan Nabi sama juga. Karena itu kita kena menghormati disiplin ilmu. Ulama hadis kata hadis ni palsu. Mari orang kemudian ni palsu pun hadis juga. Sebab itulah saya buat analogi, tak apa cerdik mana. Analogi dianya, kita kata tuan-tuan jangan buat gigi palsu tu ni. Hadis palsu sama dengan gigi palsu. Nah. Gigi palsu comel. Nah, kalau tidak rongok orang panggil. Rongok ni maknanya tak ada gigi. Ni pakai gigi comel senyum. Tapi hadis palsu lah, menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bahaya. Maka yang kita naknya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak belajar hadis, kita cari yang sahih, yang jelas, dan kita buatlah amalan-amalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku dah kita usahakan. Ni kitab Perisai Muslim ni. Kijah apa Perisai Muslim ni? Nak ajar kepada jemaah supaya beramal dengan zikir-zikir yang maksur yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, usaha dakwah tim media Abu Anas ni, kita dah ada admin kita buat dipanggil TikTok. Orang muda-muda suka main TikTok lah kan. Ada channel khas untuk video pendek. Tujuannya kita nak ambil doa-doa yang maksud daripada Nabi, doa ketika ziarah orang sakit, ziarah orang mati, kita nak keluar rumah. Jadi kita buat video-video pendek ni supaya para jemaah ikut apa yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam link yang telah diberikan, supaya kita ambil peluang bila kita nak baca ni bacaan dia. Dalam kitab Perisai Muslim ni macam-macam. Kita nampak ni orang suka warna-warni, buat warna apa ni pula. Nak suruhnya kempen supaya sunnah Nabi itu dihayati dan dipelajari bila-bila masa saja, supaya para jemaah boleh beramal dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu cari yang pelik-pelik, sudah ada yang sahih depan mata kita. Alhamdulillah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab, nama dia Ahkamul Quran li Syekh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi, ada alif lam, Ibnu Al-Arabi. Dia ada kitab nama dia Ahkamul Quran. Dia kata apa? Saya kut nama ni sebab takut salah faham. Dia kata istadalla bihil ulama buat dalil dengan ayat ini alal man'i min raf'is sauti bihadrati qabrihi syarif. Ayat ini ulama kata larangan juga kita pergi angkat suara dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ketika membaca hadis Nabi jangan baca dengan bertempik-tempik, baca dengan adab. Li'anna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan. Menghormati Nabi waktu sudah Nabi wafat sama dengan kita hormat waktu dia hidup. Ini penting sekali ni. Wa kalamuhul ma'sur, kata-kata ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih lepas daripada Nabi kita wafat, macam kita dengar waktu Nabi kita hidup. Fa idza quri'a, apabila dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena dengar. Dalam majlis-majlis tetap mengajar hadis, dengar. Hari ni puak-puak admin kita ni nakal ni, dia bawa hadis Nabi toten dengan muzik. Duk ikut ke mazhab TikTok ni, dia muzik saja. Boleh je kita tutup muzik pun, jangan buat perangai kita ni. Tak, baca hadis Nabi, hadis motivasi dia panggil. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil diiringi dengan muzik-muzik, sedangkan muzik tu benda khilaf. Ramai orang, ada ulama kata haram, ada kata harus. Kita ambillah, kita beradab dengan Nabi, jangan duk main. Kadang-kadang ni buat doa dalam video,
dengan muzik. Kita kata kenapa? Benda yang tak ada kita tambah tu kenapa? Jangan main. Jadi beradab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang cukup baik, kan? Kita semua kita sayang ke Nabi, tapi jangan hulu daripada duduk main benda-benda replika, benda-benda peninggalan Nabi, buat gambar apa terpakai gosok lah. Yang ketiga, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Orang yang panggil Nabi dari balik dinding dia tu, kata di ulama kata dalil, ayat ini menjadi dalil kepuak manusia ni mesti bersifat tawaduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita pergi dekat kubur Nabi pun jangan duduk angkat suara, duduk sengih-sengih, duduk main macam-macam lah. Kalau Nabi ada depan kita tak akan buat benda tu, tak akan buat. Jadi jangan berhati-hati. Jadi ada ini ta'dibun lahum. Allah Taala ajar kepada orang yang nak pergi jumpa dengan Nabi, nak pergi ziarah Nabi, biarlah adab kita dengan mahasinul akhlak. Hilangkan adab-adab jahiliah zaman dulu, jangan buat benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam buku Madinah ni, saya sudah letak di sini ada 14 adab ziarah Madinah, ada 15 perkara. Adab ziarah Madinah 15 perkara yang kita nak beri nasihat kepada orang. Setengah orang ni tak boleh. Nabi ni boleh buat apa saja, lah. Kita ada adab, ada etika dia yang perlu kita kena hayati. Yang keempat, tanda. Yang keempat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dibimbangi gugur amalan kita. Maka di sini para ulama mengatakan wa yadullu ala anna fi ba'd at-tasabbu wa su'il adab. Ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang boleh menggugurkan amalan. Ini cukup berbahaya kita. Perbuatan kita boleh menggugurkan amalan tanpa kita sedar. Jadi kita kena hati-hatilah. Benda-benda yang dilarang jangan buat. Hak Nabi kita larang jangan buat. Jangan duk reka benda yang Nabi kita tidak ajar. Maka hazaral mu'minin, Allah Ta'ala bagi amaran kepada orang mukmin, jangan sekali-kali kamu buat perbuatan yang boleh menggugurkan amalan kamu. Jadi setiap orang kena cek apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita tak boleh buat. Di antara perkara yang gugur amalan ini iaitu ada masalah hati, riya, takabur, sum'ah, gugur amalan. Dan juga jangan lupa tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbahaya, kerana orang yang langgar sunnah Nabi di akhirat esok mereka terhalang daripada sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga satu benda yang cukup menakutkan kita. Baik. Yang terakhir, yang kelima, innal ladzina yaghudduna aswatahum, orang yang merendahkan suara, itulah orang yang Allah Taala uji hati mereka. Jadi Allah Taala uji hati hamba dia tu dengan arahan, dengan larangan. Siapa dia ikut arahan, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu bersih hati. Siapa dia tak ikut arahan, orang itu hati dia kotor, wal iazubillah. Maka orang yang bersih hati, apa dia? Allah Ta'ala nak beri kepada mereka taqwa. Innal ladzina ulaika alladzina amtana Allahu qulubahum littaqwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, orang yang dibersihkan hati dia dengan cara mana? Dengan cara ikut arahan Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang Tuhan larang, tinggalkan benda bid'ah dengan mungkar. Maka itulah orang yang dibersihkan hati dia. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat yang tidak baik, daripada sifat munafik. Bersihkan lidah kami daripada bercakap benda yang tidak baik, daripada menyebarkan hadis-hadis palsu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersihkanlah anggota mata kami daripada melihat benda-benda yang haram, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat yang ke-6 dalam siri yang akan datang.